Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan di mana aku menceritakan semula kisah-kisah seram yang telah dikirimkan kepada aku sama ada melalui Facebook ataupun email. Ya, kepada yang sedang menonton, yang masih lagi setia mengikuti rancangan Kisah Seram Netizen ini daripada awal sehinggalah sekarang, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab korang sememangnya adalah subscriber dan juga penonton yang setia. Kepada yang masih belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe di bawah dan jangan lupa untuk menekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Okay, so untuk kisah seram netizen kali ni, tak buang masa terus nak start je. Tapi sebelum tu aku ingin menjemput lah kepada yang sedang mendengar. Okay, seandainya korang ada kisah-kisah seram yang ingin dikongsikan, korang boleh hantar cerita seram korang melalui dua cara. Okay, cara yang pertama, korang boleh hantar kisah seram korang melalui Facebook. Okay, aku ada letak link Facebook aku kat bawah. Korang klik link tersebut, lepas tu korang hantar mesej lah. Okay, hantar mesej kepada aku cerita seram korang. Ataupun kalau tak nak guna Facebook, korang boleh hantar melalui email. Aku pun ada letak alamat email aku kat bawah untuk korang hantar kisah seram korang. Okay, so untuk kisah seram netizen pada hari ini, aku akan kongsikan satu cerita. Okay, dan kemudian aku ada dapat pencerita jemputan lah. Pencerita jemputan aku ni ialah, boleh kata macam dia ni sifu aku kalau dalam dunia penulisan cerita seram. Okay, dia ni sifu aku. So dia kata dia nak baca, dia nak try baca cerita dalam kisah seram netizen. So kata okay lah, boleh. Dia pun ada cerita dia dan dia pun bagi aku dia punya voice note, dan nanti aku akan letakkan lah cerita dia. Okay, so kita mulakan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni, okay, dia berkenaan dengan pengalaman seorang akak ni lah. Okay, dia namakan diri dia sebagai Kak Yah. Kak Yah, di mana dia kongsikan pengalaman seram dia semasa menginap di sebuah tempat penginapan di Genting Highland. Genting Highland ni memang popular dengan cerita-cerita seram. Dia punya kata apa, tempat penginapan dia kat Genting Highland ni memang selalu kita dengar kisah-kisah seram yang berlaku. Tapi apa pula yang berlaku kepada Kak Yah ni, sampaikan dia boleh kongsi kisah seram dia kepada aku untuk aku kongsikan kepada korang semua. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan sama-sama kisah seram daripada Kak Yah. Assalamualaikum Sir Izzuan. Panggil saja saya Kak Yah. Pengalaman seram yang saya nak kongsikan ini ialah tentang gangguan yang saya alami semasa saya menginap di sebuah tempat penginapan di Genting Highland. Tempat itu tak perlulah saya ceritakan di mana, kerana saya risau orang jadi takut nak datang ke sana pula. Dan kisah ini telah berlaku kepada saya beberapa tahun yang lalu. Saya ke sana sebab saya mengikuti kursus yang dianjurkan oleh jabatan saya. Bila sampai saja di sana, saya dimaklumkan bahawa setiap peserta akan tinggal berdua. Tetapi peserta yang sama bilik dengan saya, dia minta untuk balik bermalam di rumah, memandangkan rumahnya dekat sahaja. Jadi nak tak nak, saya terpaksalah bermalam di bilik saya berseorangan. Pada malam pertama saya menginap di bilik itu, tiada apa-apa yang menakutkan berlaku. Semuanya berjalan dengan elok sahaja. Semasa hari kedua, banyak aktiviti kursus yang terpaksa dilaksanakan menyebabkan saya terasa sangat penat.
Aktiviti kursus ini berlangsung dari pagi sampailah pukul 10.30 malam. Bila dah habis kursus jam 10.30 malam tu, saya pun balik ke bilik dalam keadaan yang sangat penat. Lemah betul badan saya masa tu. Memang tak sabar dah nak baring terus atas katil. Sampai saja di bilik, tanpa membersihkan diri, saya terus saja baring di atas katil dan terus tertidur. Saya sangkakan tidur saya akan lena sampai ke pagi. Tapi tiba-tiba saya terjaga dari tidur saya. Ini kerana saya terdengar bunyi pintu bilik saya digegar. Bukan diketuk ya, tapi digegar berkali-kali. Ini menyebabkan saya berasa takut. Waktu tu lampu bilik saya terpasang. Saya hanya memandang pintu dan tidak berani untuk membukanya. Tidak lama selepas itu, pintu bilik saya sudah berhenti digegar. Tapi belum sempat saya menarik nafas lega, tiba-tiba semua lampu di dalam bilik terpadam. Saya mula rasa takut kembali dan jantung saya berdegup kencang semula. Kemudian, saya ternampak ada asap memasuki dari celahan pintu bilik saya di sebelah bawah. Bilik saya memang dah gelap, tapi saya masih boleh lihat dalam samar-samar. Saya pelik tengok asap tu. Ia masuk dengan sangat teratur dan bukan berserakan seperti asap yang biasa kita tengok. Kemudian, asap itu terbang betul-betul menuju ke arah saya. Saya jadi keras macam batu. Mulut saya terkunci. Saya tak boleh nak cakap apa-apa. Mata saya hanya melihat asap yang sedang merapati saya. Dalam kepala saya hanya berdoa kepada Allah agar dijauhkan saya daripada sebarang perkara yang tidak elok. Mulut saya memang tak dapat nak baca apa-apa ayat Al-Quran pun. Kemudian, saya dapat merasakan asap yang terbang ke arah saya mula membelit leher saya. Semakin lama, belitannya semakin kuat. Saya mula rasa sesak nafas. Masa tu, saya ingat saya akan mati. Sebab belitan asap tu memang buat saya rasa tercekik. Dalam hati, saya tak henti-henti menyebut Allahu Akbar berulang-ulang kali. Belitan semakin kuat. Saya memang rasa macam nak mati dah. Tapi saya gagahkan diri untuk bertahan. Saya cuba nak sebut Allahu Akbar dengan mulut. Saya tetap mencuba walaupun tersangkut-sangkut. Sehinggalah saya berjaya sebut dengan jelas dan kuat. Apabila saya sudah berjaya pada ketika itu, saya terus menjerit dengan kuat. Lama kelamaan, saya dapat rasakan belitan asap itu semakin longgar. Saya tetap terus menjerit Allahu Akbar berulang kali, sehinggalah saya rasa diri saya sudah dilepaskan sepenuhnya daripada belitan asap itu. Kemudian, saya lihat asap itu mula keluar dari bilik saya melalui celahan di bawah pintu, dan sebaik sahaja asap itu hilang, lampu bilik saya terpasang semula dengan sendirinya. Saya terus beristighfar dan membaca ayat kursi berulang-ulang kali. Saya pun tak tahu apa benda yang ganggu saya tu. Tak ada rupa, tak ada badan. Hanya asap yang membelit leher saya. Adakah benda yang ganggu saya tu tahu saya tak bersihkan diri dan tak solat isyak? Entahlah. Tapi mungkin boleh jadi juga. Sebab itulah dia datang nak ganggu. Malam tu saya tidur ditemani dengan bacaan ayat suci Al-Quran daripada YouTube. Tapi sebelum tu, saya bersihkan diri dan solat isyak. Walaupun pada ketika itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Keesokan harinya, saya ingat saya nak tidur di bilik kawan saya saja, sebab kursus ni ada lagi 1 malam.
muncullah peserta yang sama bilik dengan saya tu nak bermalam di bilik pada malam terakhir. Jadi malam tu saya tidur ditemani rakan dan tiada lagi gangguan yang sama pada malam tersebut. Cuma sehingga kini saya masih terfikir, apakah sebenarnya benda yang menyerupai asap itu yang telah mengganggu saya. Terima kasih Sir Izwan kerana sudi bacakan kisah saya ini. Jadi itulah dia kisah seram yang telah berlaku kepada Kak Yah. So apa benda agaknya yang menyerupai asap tu yang telah cuba nak mencekik, dia macam mencekik, dia membelit dan nak mencekik Kak Yah. Tapi mujurlah Kak Yah tu, dia baca Allahu Akbar tu banyak kali. Dah itu je yang dia boleh baca pada ketika itu. Dan akhirnya belitan tu semakin longgar dan melepaskan dia. Tapi itulah kan, pelik kan, apa benda yang kata apa jadi asap tu, lepas tu dah boleh pula pergi belit Kak Yah tu. Tapi nasib baiklah tak ada apa-apa yang terjadi kepada Kak Yah. Okay, terima kasih kepada Kak Yah kerana sudi hantarkan kisah seram ni kepada aku. Dan kalau Kak Yah ada cerita lain lagi, boleh kongsikan lah kalau ada. Yang lain pun kalau korang ada cerita seram korang, boleh hantar kepada aku melalui Facebook ataupun email. Okay, jadi untuk cerita yang kedua, okay, yang ni kita akan dengarkan kisah seram yang diceritakan semula oleh sifu aku. Nama dia dia tak nak bagi tahu lah nama dia. Kita rahsiakan dulu kan. Buat masa ni dia kata minta rahsiakan dulu. Okay, tapi kalau tiba-tiba dia share YouTube aku ni ke video ni, lepas tu dia bagi tahu siapa dia, itu kita lain cerita. Tapi sekarang kita rahsiakan dulu. Okay, ni berkenaan dengan kisah. Dia menceritakan tentang kisah yang dialami oleh seorang pengirim ni. Okay, yang berkenaan dengan gangguan yang dialami semasa meninggal dunia jiran dia, okay, ataupun saudara terdekat dia meninggal dunia, dan ada sesuatu yang telah berlaku sewaktu jirannya dan saudara terdekatnya meninggal dunia. Jadi untuk kita ikuti kisah ini, mari kita sama-sama dengarkan voice note yang dikirimkan oleh sifu cerita hantu ni. Okay, sifu cerita hantu aku ni. Jom kita dengarkan bersama-sama. Kisah seram ni berlaku masa saya darjah 3. Petang tu saya dengan bapa saya tengah berada dekat sawah padi kami lah. Dan kami dapat berita bapa kawan saya telah meninggal dunia. Katanya tiba-tiba rebah masa tanam padi. Rumah kawan saya ni terletak dekat hujung sawah padi kami lah. Kami ni boleh dianggap berjiran sebab sawah padi kami ni bersebelahan. Bapa dia dengan bapa saya ni berkawan baik. Jadi masa tu dah pukul 5.30 petang. Tanpa berlengah lagi kami pun pergilah bergegas ke rumah kawan saya tu. Untuk pergi ke rumah dia, kami kena lalu kawasan perkuburan. So kami pun lalulah. Masa tu tak ada apa-apa lagi lah, masa tu petang. Jadi bila sampai sana, kami nampak ramai orang dah sampai. Dan kawan saya ni kat rumah dia banyak pelihara kucing. Jadi orang yang dah sampai ni semua bergotong royong lah masukkan kucing ke dalam reban ayam untuk sementara waktu. Kemudian makin lama makin ramailah orang datang. Jadi dalam pukul 9 malam macam tu, ketua kampung membuat pengumuman. Memandangkan dah lewat ni, esok baru kita uruskan pengubumian jenazah. Jadi malam tu ramailah yang stay kat rumah kawan saya ni. Kami yang budak-budak ni pun ikut stay jugalah, sambil bercerita dan berborak. Tengah seronok berborak ni, hujan pun mula turun. Tebak jugalah, siap ada peti, ada guru. Rumah kawan saya ni jenis rumah kampung. Jadi jenazah bapak kawan saya ni diletakkan dekat tengah-tengah ruang tamu. Tiba-tiba tak tahu dari mana ada datang seekor kucing hitam lompat ke atas jenazah. Jadi orang yang nampak masa tu semua berteriak lah. Jadi yang tua ni ada yang bangun, ada yang mengabah dan sebagainya. Jadi diorang pun cari dah kucing tu tadi. Mencari, tak jumpa pun kucing tu. Sebab dia tak jumpa dong, so semua orang kira
pasrah lah benda tu tak, mungkin kucing tu dah lari ke dan sebagainya lah. Kat luar ni hujan masih lebat lah dan tak ada tanda nak berhenti lagi. Tapi lepas kucing hitam tadi tu, ramai juga yang balik lah. Jadi sekarang ni tinggal beberapa orang saja yang masih menemani keluarga si mati dekat rumah. Lepas tu tak tahu macam mana, saya tengok macam jenazah tu bernafas, nampak dan naik, lepas tu turun. Mula-mula saya abaikan, saya fikir benda tu mainan mata saya saja. Tapi makin lama makin jelas pula. Nafas dia naik, lepas tu turun, naik. Belum sempat saya nak beritahu mak saya, tiba-tiba jenazah tu bangun. Habis bertempiaran semua orang. Ada yang lompat keluar tingkap, ada yang lari ke bilik. Yang budak-budak ni, yang kami ni budak-budak ni, semua lari masuk dalam almari. Bila teringat balik ni macam kelakar, tapi masa tu sangat seram lah. Dan jenazah tu tiba-tiba dia macam dia mendengus, macam bunyi kerbau macam tu. Memang seram lah masa tu. Hujan kat luar ni masih turun, masih lebat. Buruh pula berdentum-dentum. Kalau dia berdentum tu bergegar satu rumah ni. So kami dalam almari dengar dekat ruang tamu tu kecoh. Tak tahulah apa dia orang cakap kan. Tapi yang pasti jelas dengar ada orang tua ni minta palu. Palu tu macam kayu lah, kayu untuk ketuk padi ke ketuk apa-apa lah. Jadi lepas tu kecoh, tiba-tiba kecoh tu dah habis. Bila dah habis, kami yang duduk kat almari ni, kat duduk dalam almari ni pun keluar lah. So kat luar ni suasana dah tenang lah. Tengok jenazah bapak kawan saya tu dah kat tengah ruang tamu macam tempat asal dia lah. Rupa-rupanya orang tua tadi tu dia minta palu tu sebab untuk pukul jenazah. Kononnya supaya jenazah tu tak dirasuk lah. Okay, kemudian dalam pukul 1 pagi macam tu, saya dengan keluarga saya terpaksa balik ke rumah lah. Sebab ayah kata ada benda tertinggal kat rumah, nak kena ambil lah. Jadi kami pun balik. Nak balik ni kena lalulah kawasan perkuburan tadi balik kan. Okay, bayangkan waktu tu tengah malam, hujan dah tak lebat sangat, masa tu rintik-rintik. Tu kami lalu dekat sebelah kawasan perkuburan tu. Takut tu memang adalah. Jadi kita orang jalan langkah cepat. Jalan. Lepas tu dah dekat dengan pintu pagar masuk kawasan perkuburan tu, ada satu pondok. Dan makin kami dekat dengan pondok tu, makin jelas macam ada orang, ada kelibat dekat pondok tu. Bila kami lalu dekat dengan pondok tu, bapak saya pun dia pergi suluh dekat kelibat tu. Terus terkejut lah nampak masa tu. Terkejut bapak saya, keterkejut mak saya. Dia terus angkat saya. Lepas tu bapak saya cakap, "Jangan ganggu kami, kami cuma nak lalu je." Jadi bila bapak saya cakap macam tu, saya pun tengok ke belakang, saya toleh. Masa saya toleh tu, saya nampak kawan bapak saya yang dah dikapankan tu, dia melompat-lompat. Kemudian dekat belakang tu bunyi ada anjing menyala-nyala. Lepas tu saya pun kata kat bapak saya lah, Pa, ada pocong pa, ada pocong kita pa. Jadi apa lagi, bapak saya pun ambil segenggam tanah, lepas tu dia lempar ke belakang. Lepas tu bapak saya cakap lah, "Jangan ikut kami nak balik je, kami nak balik rumah, nak lalu je." Punyalah saya takut masa tu. Rasa betul-betul jauh perjalanan kami ni. Nak sampai rumah yang dekat tu, ini dah lama. Pukul 3 pagi baru sampai. Sampai di rumah kami terus mandi, lepas tu terus tidur. Esok tu saya demam lah. Tak pastilah sebab nampak benda tu ataupun sebab kena hujan. Saya pun tak tahulah cerita selanjutnya berkenaan jenazah bapak kawan saya tu. Yang saya pasti, saya dengar mak saya kata masa nak kebumikan jenazah tu tak muat, jenazah tu nak masuk dalam lahat. Betul ke tidak? Wallahualam. Okay, so itulah dia kisah yang
ceritakan semula oleh Sifu, cerita seram aku, cerita hantu aku. Dia berkenaan dengan seorang dia pengirim ni, dia ternampak pocong dan dia ingat pocong tu adalah jenazah kawan ayahnya. Sama ada betul ke tidak, wallahu alam, sebab kita manalah boleh bersangka buruk macam tu sekali dengan menyangkakan pocong tu adalah jenazah seseorang kan. Nanti boleh menimbulkan fitnah pula. Okay, alright, so terima kasih yang sudi mendengar daripada awal sampai habis ni. Aku memang sangat hargai korang punya, orang kata apa, semangat. Semangat untuk mendengar sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang ada cerita seram yang nak dikongsikan, jangan lupa korang boleh hantar melalui cara melalui Facebook. Klik link Facebook ke bawah dan hantar mesej, ataupun melalui email. Jadi setakat tu saja dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi dalam rancangan kisah seram netizen pada minggu hadapan. Assalamualaikum.